Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini yang diumumkan oleh SPRM berkait dengan Fashion Wallet. Kerugian Fashion Wallet bukan lagi sesuatu yang boleh disembunyikan. Ianya melibatkan kemarahan umum apabila menggunakan dana awam. Hari ini SPRM mengesan transaksi mencurigakan salah guna sebahagian pelaburan. Satu demi satu, pendedahan demi pendedahan yang kita peroleh. Persoalannya, adakah akan menunjukkan kepada orang-orang tertentu berpengaruh, ahli politik atau sesiapapun terlibat? Atau memang semuanya tiada kena-mengena dengan apa-apa salah laku dan hanya melibatkan kerugian seperti bisnes yang biasa? Tapi dengan adanya pendedahan dan juga pencerahan daripada SPRM ini sendiri, yaitu apabila SPRM menyatakan mengesan transaksi mencurigakan salah guna sebahagian pelaburan, kita makin curiga. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya ada mengesan transaksi mencurigakan sejak 2018 hingga tahun lalu. Wah, ini memang luar biasa. Azam Baki berkata, SPRM masih menyemak dokumen membabitkan Fashion Wallet yang dirampas untuk melihat aliran punca kewangan dan perbelanjaan bagi mengesan sama ada wujud unsur rasuah. Beberapa transaksi akaun mencurigakan dikesan berkait kerugian pelaburan RM43.9 juta yang dialami Khazanah Nasional Berhad Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB dalam Fashion Wallet, kata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki berkata, berdasarkan siasatan setakat ini, transaksi itu dikesan sejak 2018 hingga tahun lalu dan pihaknya percaya sebahagian pelaburan diterima telah disalahguna. Siapa yang menyakau duit ini? Persoalan besar kita pada hari ini ialah siapa di sebaliknya. Siapa yang telah sakau duit itu, siapa yang telah menyalahguna duit itu. Itu persoalan besar. Pasukan siasatan setakat ini merumuskan terdapat transaksi akaun meragukan daripada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan pasangan pengasas Fashion Wallet dan beberapa pihak lain yang disiasat. Kita juga berjaya mengesan beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi mencurigakan ini bermula dari tahun 2018 hingga 2023, katanya menurut berita harian. Azam Baki berkata, sehingga kini pihaknya merampas kira-kira 60 kotak mengandungi pelbagai dokumen daripada Fashion Wallet, Khazanah dan PNB bagi membantu siasatan. Katanya, bahan forensik perakaunan SPRM masih menyemak semua dokumen itu untuk melihat aliran punca kewangan dan perbelanjaan bagi mengesan sama ada wujud unsur rasuah atau kesalahan lain membabitkan penipuan. Namun kita percaya ada sebahagian pelaburan diterima dan disalahguna dalam hal ini. Ini kita sedang kenal pasti, katanya. Beliau berkata, SPRM kini dalam peringkat mengesan barangan milik pasangan pengasas Fashion Wallet yang pernah ditunjukkan dalam media sosial sebelum ini. Mereka pernah memberi kerjasama. Mereka perlu memberi kerjasama bagi mengenal pasti barangan yang ditunjukkan sebelum ini dalam media sosial, katanya. Sabtu lalu, media melaporkan SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan 43.9 juta ringgit yang dialami Khazanah dan PNB dalam platform e-dagang Fashion Wallet. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat pada 28 Oktober lalu, Kementerian Kewangan memaklumkan Khazanah dan PNB memperoleh
3,1 juta ringgit hasil penjualan saham dalam Fashion Valet kepada syarikat Bumi Putra NXBT Partners pada tahun 2023. Jumlah itu diperoleh berbanding pelaburan 47 juta ringgit yang dibuat Khazanah dan PNB pada tahun 2018, iaitu masing-masing 27 juta ringgit dan 20 juta ringgit untuk pegangan minoriti dalam Fashion Valet. Pengasas platform e-dagang itu, Vivi Yusof dan Fazzaruddin Shah Anwar, hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya untuk direkod keterangan selama 3 hari berturut-turut. Semalam, SPRM menggeledah kediaman pasangan berkenan dan menyita 11 beg tangan serta seutas jam tangan berjenama mewah dengan anggaran keseluruhan kira-kira RM200,000. Agensi anti rasuah itu turut membekukan beberapa akaun bank persendirian dan syarikat milik pengasas terbabit. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada berita dan pengakuan tersebut, telah pun dibuat satu pendedahan di Harapan Daily yang ditulis oleh Liana Marzuki, iaitu SPRM diharap menyiasat betul-betul peleburan Fashion Valet. Saudara-saudara, menurut Liana Marzuki, hantaran dan komen imej di bawah dibuat pada tahun 2020. Ketika kerajaan mahu melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP dan mensyaratkan syarikat bayar juga gaji kepada pekerja sekurang-kurangnya sebulan gaji. Di samping itu, kerajaan setuju memberi wang isyan membantu B40 zaman susah zaman PKP, maka gempitalah beberapa pempengaruh. Ia termasuklah Elia Zailan dan Vivi Yusof. Kata ini polisi yang tidak membantu dan menyusahkan usahawan. Elia Zailan siap perli B40, katanya. Siap perli dapat duit nanti pun B40 akan beli TV dan iPhone baru. Tahap itu dia pandang rakyat berlainan darjat, walhal ketika itu ada yang nak makan sehari sekalipun tak dapat. Vivi pula siap saman netizen yang mengata dia. Dia kata dia tak hina pun B40. Dia cuma mempersoalkan kewajaran polisi kerajaan menambah beban ke atas usahawan dan akan menyukarkan usahawan pada masa depan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dimahukan oleh Liana Marzuki. SPRM diharap siasat betul-betul peleburan Fashion Valet. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Papa Gomo o Papa Gomo? Kalau baru-baru ini kita nampak dan kita baca laporan, Papa Gomo tidak mengaku dia Papa Gomo. Dalam kenyataan di mahkamah itu, Seazri mengaku beliau bukan Papa Gomo. Kali ini, Papa Gomo timbulkan lagi satu kontroversi yang dianggap oleh netizen sebagai bodoh. Kerana beliau, Papa Gomo ini, sembarang saja cakap. Dalam kenyataan terbaru Papa Gomo, yang kelihatan memang agak bodoh kata netizen, ialah beliau nyatakan beliau mendakwa, Papa Gomo dakwa Anwar tak dapat jumpa Presiden China. Tapi, apa yang berlaku sebaliknya? Tapi yang hairan, ada juga orang-orang tertentu yang percaya dek penipuan Papa Gomo ini. Sehingga pengulas-pengulas politik dalam ruangan-ruangan komen di media sosial mengatakan, ada juga yang percaya dengan pembohongan, penipuan, kebodohan Papa Gomo ini, kata mereka. Ini apabila kata Papa Gomo, Anwar tak dapat jumpa Presiden China. Dakwa Papa Gomo selepas pernah rayu bayar RM100 sebulan.
Apa cerita nih sampai begini sekali dakwaan Papagomo? Papagomo mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat berjumpa Presiden China walaupun jelas video Presiden walaupun jelas video Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjabat tangan dengan Xi Jinping di Dewan Besar Rakyat Beijing. Itulah kata netizen, Papagomo ni dah semakin meroyan, kata mereka. Pemilik nama sebenar Wan Muhammad Azri Wan Derus itu bahkan secara mengejek berkata, Perdana Menteri juga tidak bertemu dengan menteri di Republik tersebut. Malah lebih teruk dari itu, sidang media di China pun yang cover hanya 2 media dari Malaysia, iaitu RTM dan TV3. Tapi percayalah, Anwar akan kata dia bawa pelaburan berbilion-bilion untuk yakinkan pentaksub Anwar. Hahaha. Nak bohong apalagi Anwar, tulisnya di platform X. Dakwaan Papagomo itu jelas fitnah apabila Xi Jinping sendiri menzahirkan rasa puas hati ketika bertemu Anwar Ibrahim sambil menekankan hubungan yang semakin erat antara China dan Malaysia. Kata Presiden itu, saya sangat gembira bertemu Perdana Menteri sekali lagi, kata Xi Jinping di Dewan Besar Rakyat Beijing sambil mengakui ulang tahun bersejarah hubungan diplomatik China-Malaysia selama 50 tahun. Pada tahun 2014, Papagomo pernah cuba memohon untuk membayar RM100 sebulan kepada Anwar. Selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan untuk menangguhkan pembayaran ganti rugi sebanyak RM800,000 terhadap Anwar yang ketika itu ketua pembangkang. Akhir tahun lalu, Papagomo yang difahamkan bekas anggota polis telah dibuang kerja kerana kesalahan rasuah, telah pun disiasat kerana memfitnah Perdana Menteri menghidap AIDS. Aduh, Papagomo ni masih tidak serik lagi lah. Tak serik-serik membuat kenyataan yang bersifat tidak berasas sama sekali. Yang ini lagilah teruk. Bayangkan dengan ada bukti video Anwar Ibrahim bersalaman dengan Presiden China. Bahkan Presiden China dalam video pun menyatakan beliau bergembira bertemu dengan Anwar Ibrahim. Papagomo pula dengan senang-senangnya mendakwa Anwar Ibrahim tidak dapat berjumpa dengan Presiden China. Bersediakah Papagomo disaman 1 bilion? Dia menghina, mengejek Anwar Ibrahim dengan menyatakan dalam hantaran X, dia kata nak bohong apa lagi Anwar, merujuk kepada Anwar Ibrahim. Kata Papagomo, tak percayalah Anwar akan kata, tapi percayalah, kata Papagomo, Anwar akan kata dia bawa pelaburan bilion-bilion untuk yakinkan pentaksub Anwar. Hahaha, kata Papagomo. Ada netizen kata, kau dah ejek Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Papagomo sedialah disaman bilion-bilion. Harap-harapnya betul lah, kata netizen. Atau ada juga yang mencadangkan supaya Papagomo ni bagus dibuang daerah sajalah, kata mereka. Kerana terbukti secara jelas terang-terangan dia memfitnah Anwar Ibrahim berkait isu Anwar Ibrahim jumpa dengan Presiden China. Dalam rakaman video yang dipaparkan, terbukti dalam rakaman video dan juga gambar-gambar yang telah dinyatakan ini, terbukti dengan jelas Anwar Ibrahim bersalaman, berjabat tangan dengan Presiden China tersebut. Selain daripada itu, gambar-gambar yang diletakkan dalam caption itu juga menyatakan dengan jelas bahawa Anwar Ibrahim berjabat tangan di Dewan Besar Rakyat Beijing. Berjabat tangan dengan Presiden Xi Jinping. Jadi apa lagi yang entahlah dari mana keberanian Papagomo membuat fitnah, sefitnah-fitnah begitu pun tak tahu. Baru sebentar tadi pun Muhyiddin telah kalah dalam kes
fitnah melibatkan Lim Guan Eng. Dalam kes itu Muhyiddin diarah bayar 135 juta, 1,35 juta, bukan 100. Muhyiddin diarah bayar 1,35 juta ringgit. Itu Muhyiddin. Papagomo sedia ke membayar saman lebih banyak daripada Muhyiddin? Sebab dalam rakaman video, dalam video yang kita tonton, apa yang terjadi ialah Xi Jinping, Presiden China, mengatakan, saya sangat gembira bertemu Perdana Menteri sekali lagi. Kalau Presiden China dah menyatakan dia gembira bertemu, apalagi pembohongan daripada Papagomo ni. Kadang-kadang kita memang sudah muak dengan sikap Papagomo ni, yang tidak sudah-sudah, tidak pandai habis-habis memfitnah. Kalau sebelum ini, dalam satu hantaran pun video, Papagomo yang difahamkan pada akhir tahun lalu telah pun disiasat kerana memfitnah Perdana Menteri menghidap AIDS. Bayangkanlah beraninya Papagomo kan. Tapi dia sudah lupa bahawa pada tahun 2014, Papagomo pernah cuba memohon untuk membayar RM100 sebulan kepada Anwar selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan untuk menangguhkan pembayaran ganti rugi sebanyak RM800,000 terhadap Anwar yang ketika itu ketua pembangkang. Tak serik lagi lah kan. Bikin malu sajalah kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.